Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan dan juga pesyarah bagi kod pengajian IISc 400, Ustaz Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Jadi saya selaku pembentang hari ini dalam Maya, Nur Faris Aiman bin Azlan, nombor pelajar 2021470978, akan membicarakan berkaitan tajuk sangkakala pertama bagi khusus dalam tajuk saya, dan kumpulan 2 merupakan tajuk besarnya ialah sangkakala. Jadi mari kita dengarkan dan berikan tumpuan. Okay, jadi insyaAllah kita pergi terus pada slide yang seterusnya berkaitan pengenalan berkaitan dengan sangkakala. Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Maksudnya ialah ditiup tiupan pertama maka matilah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka itu dihidupkan kembali dari kuburnya, masing-masing menunggu hukuman Allah SWT. Dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68 ini ialah kita akan menghadapi 2 sangkala. Jadi yang pertama ialah sangkakala pertama, akan berlaku kemusnahan bagi makhluk serta seluruh yang ada di bumi dan di langit, melainkan makhluk yang dikecualikan oleh Allah SWT. Jadi ketika berlakunya sangkala yang kedua, ketika itu semua makhluk akan dibangkitkan kepada mahsyar. Itu sebagai ringkasan bagi pengenalan berkaitan sangkakala. Jadi kita teruskan slide yang seterusnya. InsyaAllah kita sebut berkaitan sangkala, kita mesti nak tahu siapa yang ditugaskan untuk meniup sangkala ini. Jadi perbahasan ulama mengatakan bahawa yang ditugaskan malaikat Israfil. Jadi ketika itu malaikat Israfil telah menunggu perintah dari Allah SWT untuk meniup sangkala. Dan apabila ditiup sangkala pertama ini, berlakulah kemusnahan kepada langit dan bumi, melainkan yang dikecualikan oleh Allah SWT. Dan seterusnya sangkakala diuraikan lagi bahawa sangkakala ialah alat yang ditiup oleh malaikat Israfil, dan dinyatakan dalam hadis bahawa sangkakala ialah syur, iaitu berbentuk seperti tanduk ataupun cengkerang. Teruskan kepada penjelasan yang utama, iaitu berkaitan tajuk saya sendiri, iaitu mengenai sangkakala pertama. Bila kita sebut sangkakala dalam bahagian pengenalan, kita dah tahu ada 2 sangkakala. Yang pertama, sangkakala pertama berkaitan setiap perkara akan dimusnahkan, tidak kira di langit atau di bumi, melainkan perkara-perkara yang dikecualikan oleh Allah SWT. Dan sangkakala kedua terjadinya setiap makhluk akan dibangkitkan ketika itu untuk dihisap oleh Allah SWT. Jadi kita teruskan kepada tajuk saya berkaitan dengan sangkakala pertama, atau lebih faham sebagai nafkah al-fana. Yang ini maksudnya tiupan yang membinasakan. Jadi ketika itu telah jelas dalam Al-Quran juga, dalam ayat surah Az-Zumar ayat 68 ini telah jelas memberitahu kepada kita bahawa ketika itu semua makhluk atau perkara yang ada di langit dan di bumi ini akan musnah. Akan musnah apabila ditiup sangkakala pertama ini, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Seterusnya, mengenai sangkakala pertama, telah dijelaskan bahawa setiap makhluk akan mati
dan seluruh alam semesta akan dimusnahkan. Dalam surah Al-Hajj juga telah dijelaskan dalam ayat 1 hingga 2, iaitu yang bermaksud, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegonjangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Jadi ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegonjangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Kerana ketika itu dijelaskan bahawa gunung ganang akan menjadi rata akibat goncangan yang amat dahsyat oleh Allah SWT. Bintang akan berguguran, matahari akan digulung, jadi hilanglah cahaya pada setiap benda-benda di alam semesta ketika itu. Dan dijelaskan lagi manusia akan menjadi haru biru kerana terkejut akibat melihat kegoncangan yang amat dahsyat oleh Allah SWT. Jadi itu berkaitan dengan sangkakala pertama bagi takrifan sangkakala pertama. Selanjutnya kita pergi kepada gambaran kehancuran, iaitu yang pertama berkaitan dengan semua makhluk akan menjadi panik. Dijelaskan bahawa ketika itu semua makhluk akan berada dalam keadaan yang bingung kerana memikirkan perkara yang berlaku ketika itu. Bila ditiup sangkakala yang pertama, berlaku goncangan yang amat dahsyat. Jadi ketika itu semua makhluk akan menjadi panik apabila melihat keadaan yang berlaku ketika itu. Dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 87, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah huwa kullu atauhu dakhirin. Yang maksud, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendah diri. Bila disebut berlakunya tiupan sangkakala ni, terkejut semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, melainkan yang dikecualikan oleh Allah SWT. Surah An-Naml ayat 87. Dan seterusnya dijelaskan bila berlakunya sangkakala pertama ini akan dimusnahkan segenap alam semesta. Dia akibat dari gonjangan yang amat keras dan hebat ditunjukkan Allah SWT kepada semua makhluknya. Dan digambarkan ketika itu goncangan ini amatlah kuat dan gunung ganang akan menjadi debu apabila goncangan ini berlaku. Jadinya inilah ditarifkan dalam gambaran yang ketiga ketika itu bahawa semua akan menjadi debu, dimusnahkan bila tiupan sangkakala yang pertama. Jadi itu ringkasan berkaitan gambaran dan kehancuran ketika tiupan sangkakala pertama berlaku. Seterusnya kita bincang berkaitan kesan kepada kehancuran. Jadi kesan kepada kehancuran, jelas kita telah beritahu daripada slide sebelum ni, berkaitan langit dan bumi akan hancur bila ditiup sangkakala pertama, melainkan perkara yang dikecualikan oleh Allah SWT. Dalam satu surah, iaitu surah Hud ayat 108, yang bermaksud adapun orang-orang yang berbahagia, yakni disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurga lah tempatnya. Jadi mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Jadi berkaitan syurga dan neraka mempunyai beberapa perbahasan ulama berkaitan kehancuran bagi syurga dan neraka ini. Jadi yang pertama, ada beberapa pandangan lain berkata istisna di sini adalah pengecualian Tuhan. Dengan demikian makna ayat tersebut adalah kecuali yang Allah SWT kehendaki dari penambahan selama kekalnya langit dan bumi. Ini pendapat Al-Faraq dan Sibawai, iaitu menjadikan illa dengan makna siwa.
Dan seterusnya berkata kelompok lain istisna ini muncul kerana masa tidak jelas mereka antara mati dan hari kebangkitan, iaitu alam barzah, sampai mereka masuk ke syurga, kemudian mereka kekal selamanya. Dan pandangan yang ketiga, iaitu yang terakhir, seterusnya golongan lain berkata bahawa kekuatan azimah terjadi bagi mereka atas izin Allah SWT dengan kekalnya mereka di syurga yang abadi. Jadi jelas dalam perbahasan mengenai syurga dan neraka ini tidak ada kepastian berkaitan kejadian ataupun kehancuran syurga dan neraka ini. Jadinya kita menjelaskan bahawa Allah telah memberitahu kepada hamba-Nya bahawa semua perkara adalah merupakan kehendak oleh Allah SWT. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah SWT terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Jadi jawab bagi jawapan syurga dan neraka ini hancur ataupun musnah ialah wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui kejadiannya, dan segalanya terletak atas kuasa Allah SWT sendiri. Okay, seterusnya kita bahas berkaitan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif ni dalam sangkala pertama ni saya mendapati satu hadis dhaif. Yang ni maksudnya sesiapa yang solat pada hari Rabu sebanyak 2 rakaat lalu membaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah dan surah Al-Falaq sebanyak 10 kali pada rakaat kedua selepas daripada membaca Al-Fatihah, dia membaca surah An-Nas 10 kali. Kemudian setelah memberi salam, dia beristighfar sebanyak 10 kali dan selawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali. Maka akan turun 70,000 malaikat daripada setiap langit, yang mana mereka akan menulis pahalanya sehinggalah hari kiamat. Yang ni takrifan daripada hadis. Jadi berkaitan hadis ni ialah kategori hadis dhaif yang kita sendiri perlu berhati-hati, terutama dalam isu akidah. Hal ini kerana kita tidak melakukan amalan yang salah mengikut hadis dhaif. Jadi ada lagi hadis yang menyatakan dalam hadis itu lemah, seperti solat 16 rakaat yang juga merupakan hadis yang lemah. Dipanjangkan lagi, iaitu amalan dia ialah selepas itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca Masya Allah, dan pada 2 rakaat yang terakhir dia perlu membaca ayat kursi sebanyak 30 kali. Seterusnya pada rakaat kedua, pertama membaca 30 kali surah Al-Ikhlas, yang dikatakan orang ini dapat memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Jadi untuk beramal, kita perlulah berjaga-jaga untuk melihat hadis ataupun kategori hadis itu dhaif ataupun tidak, agar kita tidak tersalah untuk beramal, InsyaAllah. Yang terakhir, kita pergi secara ringkas berkaitan perbandingan mengikut agama dan sains. Okey, pertama sekali, apabila saya mengkaji berkaitan sangkala pertama ini, fenomena suara sangkala adalah suatu yang sering kali dimainkan ataupun diisukan dalam media sosial, iaitu terdapat perbincangan tentang perkara ini dalam internet. Jadi sehingga perkara ini dianggap berlaku kepada semua negara, iaitu tiupan sangkala ataupun suara sangkala ini telah didengari oleh negara-negara yang adalah. Jadi seterusnya berkaitan sangkala Hindu. Sangkala dianggap oleh masyarakat Hindu ini ialah sebagai simbol kemasyhuran dan kemakmuran bagi mereka. Ia akan digunakan dalam peperangan, simbolik bagi upacara keagamaan. Yang dikatakan sangkala Hindu akan ditiup ketika hendak berperang. Ada dinyatakan dalam sastra Hindu kuno yang disebut Mahabharata. Jadi kebiasaan kita juga akan melihat dewa-dewa Hindu akan memegang serunai pada gambar-gambar yang pernah kita lihat ataupun yang kita sendiri boleh lihat dalam internet. Dan ini juga dianggap serunai itu tersebut sebagai sangkakala oleh kaum Hindu. Selanjutnya, pendapat Buddha dan Sains. Ini mempunyai persamaan daripada sudut Sains dan Buddha memegang pada pendapat yang sama, iaitu
kehancuran ini berlaku akibat dari fenomena yang berlaku sekarang dan telah mengakibatkan bumi atau alam semesta ini akan hancur akibat dari tangan-tangan manusia yang sentiasa mengotori atau menjejaskan alam sekitar ini. Dimaksudkan dalam ayat ini ialah sebenarnya kehancuran ini berlaku atas diri kita sendiri dan ini tidak mengena-mengena dengan kekuasaan Allah SWT. Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan bahawa kuasa Allah yang akan menghancurkan perkara yang ada di langit dan di bumi, melainkan perkara yang dikecualikan oleh Allah SWT. Dan akhir sekali, pandangan dari agama Kristian panjang berkaitan ditarikhkan kehancuran ini dikenali sebagai Armageddon, iaitu menurut kitab Wahyu dalam perjanjian baru Bible, Armageddon berasal daripada bahasa Yunani purba. Pada hakikatnya Armageddon ini bermaksud sesuatu peristiwa yang dahsyat yang akan mengakibatkan kemusnahan dan kehancuran dunia yang akan berlaku di akhir zaman. Yang ini ditarifkan dalam agama Kristian, maksudnya Armageddon. Digambarkan juga ketika itu akan berlaku peperangan yang amat dahsyat, dikatakan akan berperang melawan Allah ataupun Tuhan mereka sendiri. InsyaAllah itu sahaja ringkasan dari saya berkaitan dengan sangkakala ataupun tajuk usul saya ialah sangkakala pertama. InsyaAllah yang buruk itu datang dari saya ataupun kekhilafan dari saya sendiri, dan yang baik itu datang dari Allah SWT. Jadi sekian saja perbentangan saya berkaitan sangkakala pertama. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar ataupun mendengar sedikit sebanyak berkaitan sangkakala pertama. Jadi itu saja. Ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.